Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teacher nak buat satu video tentang proses pernomalan yang menggunakan dua kunci prima, situasi kedua. Okey, dua ataupun lebih kunci prima. Okey. Sebab teacher tengok latihan yang teacher bagi ramai yang salah. Okey, salah sikit-sikit lah. Okey, sekarang kita tengok. Kita ada satu soalan sistem pemarkahan pelajar. Okey. Ini kalau kita tahu ini duduk dekat dalam kosong and F. Okey. Kenapa dia duduk dalam kosong and F ni? Ni nampak dia ada merge cell kat sini. Dia bergabung. Sepatutnya dia duduk dalam sel yang berasingan, tapi dia gabung. Okey, ni pun sama. Okey. Jadi syarat daripada kosong NF ke 1NF, kita kena pecahkan ni. Pecahkan dia ni. Dia tidak atomik. Okey, tak atomik. Okey. Ada kumpulan yang berulang dekat sini. Okey, maka kita kena pecahkan dia kepada 1NF. Okey. Jadi kita pun pergi kepada 1NF. Okey, 1NF. Okey, 1NF ni dia dah duduk dekat dalam jadual dia. Okey, kalau kita tengok, okey, tak ada lagi yang berulang. Okey, tak ada lagi yang kongsi-kongsi petak ni. Okey. Mula-mula sekali dekat 1NF, mula-mula sekali kita nak buat penentuan dia, kita kena tengok. Mula-mula sekali nombor 1. Cari kunci. Okey, cari kunci. Sekarang kita tengok nombor metrik. Okey, nombor metrik kita tengok. Syarat kunci prima tak boleh berulang. Tak boleh berulang. Okey, sekarang kita tengok. Biasanya sistem pemarkahan pelajar, biasanya dekat nombor metrik lah KP dia kan, kita nak tengok kan KP, tapi berulang. Ni berulang. Kita KIV dulu. KIV simpan. Mana lagi kita boleh jadikan kunci? Apabila markah pelajar, ni pelajar, okey, mesti ada subjek kan. Okey, jadi kod subjek kita tengok. Kod subjek kita tengok yang kedua, KP yang kedua. AT001. AT001 masih berulang. Okey, sekarang bila dia masih berulang, kita tengok situasi 2KP. Okey, sekarang kita tengok A001 Hasan. Kod subjek dia adalah AT001. Okey, maknanya kimia kan. Okey, fakulti gambar apa tak apa, biarlah kan. Sekarang kita tengok KP yang kedua. A001 juga masih Hasan, tetapi KP yang kedua ni adalah AT002. Maka dua rekod ni adalah berbeza. Okey, satu kimia, satu fizik. Okey, kalau kita gabungkan kedua-dua KP ni, KP1, KP yang kedua, dapat bezakan jadual. Okey, maka bila dia dapat bezakan jadual, maka kita boleh ambil dia ni sebagai KP. Maka dalam situasi ni kita ada 2 KP. Okey, kita ada 2 KP. KP kita apa? Nombor metrik dan juga kod subjek. Okey. Sekarang ni apabila ada 2 KP kat sini, kita ada nombor metrik dengan kod subjek. Okey. Dia akan jadi kebergantungan penuh. Apabila dia kebergantungan penuh, apa
apa atribut yang bergantung sepenuhnya dengan dia? Atribut yang bergantung dengan dia. Okey. Okey, teacher lukis dekat bawah ni lah. Okey. Kita tengok kat sini. Okey, nombor metrik, kod subjek. Okey. Kita tengok kat sini apa yang bergantung sebenarnya. Okey, kalau kita tengok nama pelajar bergantung kepada nombor metrik. Alamat ni mestilah daripada nama pelajar. Bila nama pelajar, dia bergantung kepada nombor metrik. Okey, kan kita tengok kod subjek pula. Kalau subjek, dia hanya bergantung kepada kod subjek. Okey, kita boleh pecahkan. Subjek ni dia tak ada kena-mengena pun dengan nombor metrik. Kalau kita nak pecahkan. Okey, ni kita pecahkan separa dia. Okey, sekarang kita tengok markah. Kita ada markah. Okey, kita ada markah. Ni markah dia. 92 markah dia. 92 kita ada 92. Okey. 92 tu apa? Markah apa? Markah untuk subjek Java. Okey, AT003. Tetap markah siapa? Markah Subra. Kan? Okey, jadi nanti saya tukar color. Okey. Jadi markah ni dia bergantung kepada kod subjek dan juga bergantung kepada nombor metrik. Markah ni. Jadi markah ni dia bergantung penuh kepada ni dengan sini. Okey. Sekarang ni kita tengok grade pula. Kita ada grade. Grade bagi subjek apa? Bagi subjek AT003. Grade siapa? Grade Subra juga. Maka satu lagi adalah grade. Okey. Jadi markah dengan grade ni bergantung penuh dengan nombor metrik dan juga kod subjek. Okey, sekarang kita tengok fakulti ID dengan fakulti. Biasanya fakulti ni kalaulah macam subjek ni kimia ni fakulti sains, Java ni fakulti dia komputer. Jadi dia tak bergantung kepada nombor metrik, dia bergantung kepada kod subjek. Okey, kita tengok semula. Dia adalah bergantung kepada kod subjek. Jadi kita tengok kat sini. Dua ni bergantung kepada kod subjek. Okey. Apabila kita ada 2 KP, okey, mesti ada separa. Okey, sekarang kita dah dapat separa. Yang merah ni tadi kan? 1 separa. Okey, 1 separa untuk nombor metrik. Kemudian kita dapat 2 separa untuk kod subjek. Dan satu lagi, 3 ni untuk kebergantungan penuh, warna turquoise ni. So ada 3. Jadi kita pecahkan 3 ni kepada 2NF. Okey. Sebab bila situasi yang ada 2 KP, dia ada 1 NF, kemudian dia ada 2 NF. Okey. Sekarang kita tengok. Tapi tak sudah lagi. Bila dekat sini, kita kena buat dia punya
skema hubungan. Okey, kita tengok. Tadi kita kata nombor metrik kan. Okey, dalam bentuk jadual macam ni, apa yang kita tertinggal? Garisan. Garisan ni kena buat wajib. Dan juga kod subjek. Teacher tengok ramai yang hantar tak ada garisan. Garisan KP atau KA. Kalau KP garisan macam ni. Ni KP. Kalau KA garisan dia ni KA. Boleh. Sekarang dekat sini tak ada KA lagi. Dia hanya ada KP. Maka kalau awak tengok markah nombor metrik sebagai KP, kod subjek sebagai KP. Yang lain terus tulis. Okey. Kemudian kita pergi kepada 2NF. 2NF ni kita pecah berdasar yang ni tadi. Okey, berdasarkan yang ni tadi. Kita dah pecahkan dia ni. Okey, daripada 1NF ni ni kita pecahkan. Okey. Okey, awak tengok kat sini kan. Asal dia penuh macam ni. Dia punya skema hubungan dia ni. Ni asal dia ni. Okey. Kita pecahkan kepada 3. Yang markah ni, markah ni adalah kebergantungan penuh. Ni separa yang kita dapat tadi. Ni separa. Okey. Jadi dekat 2NF ni kena tulis ni nama jadual, nama entiti ni kena tulis. Okey, satu lagi kat sini KPKA kan. Okey, KPKA garis. Okey, nama pelajar ni dia nombor metrik KP dia, kod subjek KP dia. Kalau buat tadi buat cantik-cantik lah teacher ni. Sengit-sengit dia punya tulisan. Okey, sekarang ni kita tengok. Dia ni KPKA, kod subjek. Dia duduk dekat sini dan dia akan berhubung dengan subjek. Okey, sekejap. Dia akan berhubung Okey. Semula. Apa dia buona pula ni. Okey. Kod subjek ni dia akan berhubung dengan subjek. Nombor metrik pula dia akan berhubung dengan pelajar. Okey. Setiap jadual ni, jadual yang ada ni mesti berhubung. Dia tak boleh jadual tak ada hubungan, tak boleh. Dia mesti berhubung. Okey. Sekarang ni berhubung. Okey. Sekarang ni bila dia berhubung, okey, dah siap. Kita dah bubuh dia punya KPKA. Kemudian kita tulis dia punya skema hubungan. Okey. Skema hubungan ni asal dia macam ni kan. Ni markah KP apa semua kan. Okey. Kita kekalkan dia ni sebagai markah. Markah dalam kurungan nombor metrik KP, asal KP kan, tambah satu lagi KA untuk nombor metrik. Kemudian kita ada kod subjek. Asal KP akan jadi KP KA. Okey. Bawah ada 2 ni. Bawah ada 2. Kemudian kita ada markah dan juga
grade, tutup kurungan. Okay, make sure ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, baru siap 1. Ni baru ada KPKA. Kerana KP ni, dia KP kat sini. KA ni sebab dia nak hubungkan dengan jadual ni. KA ni tujuannya untuk hubung. Okey, untuk jadual ni pula, pelajar nombor metrik KP, koma, nama alamat. Okey, kan teacher pernah royak, apabila dia berhubung, dia mesti ada KA. KA ni asal-asalnya dia KP. Okey, asal-asal dia KP, tapi dia akan jadi KA di jadual lain. Okey, betul tak? Nombor metrik ni dia KA. KA kan? Okey, sama juga macam subjek. Okey, subjek ni kita tengok subjek. Huruf besar kod subjek sebagai KP, subjek, fakulti ID dan juga fakulti. Okey, siap 2NF. Okey, pergi kat awak bersih ni pula lah. Okey, dekat 2NF ni kita tengok, tadi kita dah pecah kan. Okey, asalnya, okey, ni tadi KP, ni KP. Fakulti ID ni dia duduk dalam subjek. Okey, takut awak pening, kita semula kat sini. Fakulti ID ni duduk dekat dalam subjek. Kita nampak dia masih berulang, nampak ni, sains. Dan kalau kita pecah fakulti ID dan fakulti ni tak ada masalah kot. Mana kita boleh pecahkan dia. Kita kecilkan lagi dia punya penormalan tu. Okey, jadi bila fakulti ni kita pecah, okey, kita nak buangkan fakulti ni. Fakulti ni kita nak duduk dalam jadual lain. Okey, apabila fakulti duduk dekat jadual lain, dia akan keluar satu jadual. Ada fakulti ID dengan fakulti kan, fakulti ID, dia akan pecah. Bila dia pecah ke jadual satu lagi, yang ni kena tinggal. Tinggal sebagai apa? Sebagai KA. Ni akan jadi KP. Sebab kita nak hubungkan dua jadual ni. Apabila ada KA, barulah jadual ni akan berhubung. Okey, sekarang kita tengok kat bawah. Nampak teacher dah pecahkan daripada fakulti ID ni. Okey, daripada fakulti ID ni pergi kepada fakulti. Okey, jadi kita pecah. Dekat sini dia akan jadi putus-putus. Kod subjek tadi KP, dia akan jadi KP. Okey, ni pun tadi KP, ni KP. Hak ni dia berhubung dengan jadual ni. Kod subjek berhubung dengan jadual ni. Okey, subjek pula berhubung dengan jadual bawah. Okey, dia setiap jadual mesti ada hubungan. Okey, sekarang ni dekat sini tadi asal-asalnya kita dah buat tadi kan. Okey, kita tulis semula subjek. Okey, subjek dalam kurungan kod subjek sebagai KP,
ada subjek, ada fakulti ID sebagai KA. Dekat sini kita tulis. Dan dekat sini fakulti, ada fakulti ID sebagai KP dan fakulti. Okey, siap. Okey, bila dah siap, habislah sampai 3NF. Tak ada lagi, kita dah boleh dah pecah. Okey, ni tak berulang, tak ada berulang dah. Okey, subjek pun tak ada berulang. Okey, tak ada berulang dah. Okey, settle. Bila dah settle semua, kita kena buat dia punya ERD. Okey, cara nak buat ERD, ni pun ramai yang salah. Okey, sekarang ni kita tengok, kita ada markah, pelajar, subjek, fakulti. Okey, sekarang ni kita tengok, kita ada pelajar. Kita ada pelajar kat sini. Okey, pelajar dia mari dah tu. Mari buana. Mempunyai kena gini. Mempunyai. Okey, pelajar dah selesai. Subjek. Okey, pelajar mempunyai subjek. Okey, sekarang ni kita tengok dia ID pelajar duduk sini. Kita kena buat kan, nombor matrik satu lagi, NM, KP dia. Kita ada nama pelajar, satu lagi kita ada alamat. Kalau subjek pula, kita ada kod subjek, atribut dia. Kita ada subjek, satu lagi kita ada fakulti ID sebagai KA. Ni KP. Okey. Okey. Kemudian subjek pula ada fakulti. Okey, fakulti. Fakulti ni ada fakulti. Okey, contohlah kita buat ada subjek ada fakulti. Okey, settle dah kita ni. Okey, sekarang ni kita nak tentukan dia. Subjek ada fakulti. Mana kita punya kekardinalan? Kekardinalan. Sekarang kita tengok. Dekat mana ada KA? Okey, dekat situlah many. Jadi ni adalah satu. Okey. Dekat mana ada KA, situ adalah many. Okey, sekarang ni hubungan pelajar dengan subjek. Kita tengok tadi kan, ada banyak pelajar, ada banyak subjek. Jadi hubungannya mesti many to many. Okey, ni kita dah siap bubuh. Mesti awak tertanya-tanya, markah ni kita nak bubuh mana satu lagi markah? Bila kita buat 4 jadual, mesti ada 4 jadual dekat dalam ni. Okey, disebabkan markah ni dia berkongsi dengan pelajar dan juga subjek,
maka markah dan grade kita tumpang di sini. Markah, grade. Okey, sebab markah ni ID dia pelajar dan juga subjek. Grade dia mesti kena ada nombor matrik dan juga subjek. Kita tumpang dia. Maka terjadilah hanya ada 3 saja entiti dekat sini. Okey, boleh? Okey, jadi video ni teacher tunjuk macam mana nak buat penormalan untuk 2 kunci atau lebih. Situasi 2 kunci atau lebih. Okey, teacher akan bagi latihan dan harap awak boleh buat. Jika tak faham, tengok semula jadual ni berulang-ulang kali dan cuba buat latihan yang teacher bagi. Okey? Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.